A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uhayyikum bi tahiyyatin Islam wa tahiyyatin mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dengar suara yang lebih kuat sikit lagi. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Ui, boleh kecek Arab belakang-belakang. Alhamdulillah. Kita sudah sepertinya di bumi Arab ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi tidak, kita berada di Masjid Taman Sutera Kajang untuk satu program yang cukup istimewa. Kita bawakan yang biasa kita dengarkan dan ikuti juga di Radio IKIM. Tapi hari ini Alhamdulillah kita bawakan di Masjid Taman Sutera Kajang. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa, pada nazirnya, pada semua yang menjayakan majlis ini termasuk para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan semua yang hadir. Adik-adik kita ni pun bagus, duduk depan sekali memenuhi ruangan Dewan Solat kita pada malam ini untuk forum kita. Tajuknya cukup menarik iaitu berbahagia bersama keluarga di syurga saja je. Sebab saya teringat bila tengok tajuk ni, saya teringat saya mula sikit dengan sepotong lagu Saujana, lagu keluarga bahagia. Depan sekali dia punya lirik, sedamai taman firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani indah. Oh, dah. Ini bukan konsert, Masya Allah. Ini forum bicara adin. Kita nak teruskan. Mungkin daripada baik lirik lagu tadi akan dikupas lebih lanjut bagaimana keluarga yang bahagia di dunia ini, kalau boleh bahagianya nak kekal sampai syurga. Dan dua orang panelis kita, dua orang guru kita yang sudah bersama kita pada hari ini. Yang pertama, panelis pertama ialah Ustazah Muzayyana Abdullah. Terima kasih Ustazah Zai yang sudi luangkan masa bersama dan ramai penyokong-penyokongnya juga di kalangan muslimat yang hadir hari ini, Alhamdulillah. Dan seorang lagi tuan guru kita yang turut bersama kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli M. Razali. Terima kasih Ustaz sudi bersama jemaah kita juga hari ini, Alhamdulillah, di Masjid Taman Sutera Kajang. Semua okey? Kita dah boleh mula? Boleh. Mari mula mencatat dan mencatat. Saya suka tengok ibu-ibu kita dah siap buku dah nak catat. Ustazah, soalan pertama, apa tanda-tanda kalau keluarga kita tu bahagia, Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan moderator, sahabat DJ Pian dan macam adik-beradik juga dah. Itu sebab boleh bersembang macam gitu kan. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah menemukan kita bersama-sama dalam Raudatul Jannah. Berniatlah kita, mudah-mudahan Allah temukan kita di dalam jannah yang sebenar satu hari nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tahniah kepada Nazir, kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, semua yang hadir pada malam ni. Saya kagum bagaimana seorang Tuan Nazir yang masih muda, Masya Allah, boleh mengajak ibu-ibunya, ayah-ayahnya untuk berkumpul di dalam rumah Allah ini. Yang terlebih kagum anak-anak kecil kita depan ni. Sungguh Ustazah tabik spring, sungguh anak-anak sayang, Masya Allah. Tabik spring sungguh. Sebab apa? Sebab dia boleh duduk daripada tadi depan ni, Masya Allah, tanpa dia usik cuit kawan-kawan dia pun. Subhanallah. Jadi bagaimana mereka boleh duduk dalam tenang begini, sebenarnya bagaimana kita menyantuni mereka selama mereka berada, berkeliaran, bermain-main. Okay? Ini bukan playground kan sayang? Tapi ini adalah rumah Allah. Jadi kalau kita didik mereka betul, maka betul lah jadinya. Kan tengok siapa yang mengacu, yakni acuan mereka. Jadi subhanallah, kagum. Jadi tahniah ibu-ibu, ayah-ayah. Okay? Inilah sebenarnya yang kita mahu tiru di mana jua. Jadi bila ditanya, apa tadi Pian? Tanda bahagia. Jadi subhanallah, kata satu hadis Nabi SAW, antara tanda bahagianya disebut di sini seorang lelaki. Tapi siapa pun kita daripada kalangan lelaki dan perempuan, kalau disebutkan pertama, kalau punya rumah yang luas. Mungkin belum begitu setuju lagi lah. Amboi, rumah luas saja ke boleh bahagia?
rumah yang kecil ni tak bahagia ke? Jangan kita menempelak dulu. Ini kata-katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jiran yang soleh. Yang ketiga, kenderaan ataupun tunggangan yang elok. 3 perkara. Kalau kita kata rumah yang luas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh beberapa kali menangisi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun berumah luas. Masya-Allah, tidak berumah luas. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bahagia? Sangat bahagia. Walaupun diuji dengan pelbagai perkara. Jadi masya-Allah, bukan bermakna rumah yang luas itu tanda bahagia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menipu kita. Bagaimana kita memandang rumah yang luas itu tergantung kepada hati kita. Hati sempit, maka sahabat-sahabat duduk dalam rumah luas pun kita akan terasa sempit. Hati yang luas, kita duduk di dalam rumah yang sempit pun masya-Allah kita berasa luas. Tengok masa kita diuji oleh Allah dengan PKP. Katanya perintah kawalan pergerakan. Disuruh kita hanya duduk di rumah. Tapi kami selalu menyebutkannya sebagai pulang kepada pencipta. Maka di situ barulah kita kenal, saya sendiri khususnya sebagai isteri, baru merasa menjadi suri rumah yang sungguh-sungguh ketika itu. Masya Allah kan, kita pandang wajah dia lah, suka tak suka itulah dia pasangan kita. Jadi maknanya kalau yang beranak-anak di rumah, Masya Allah, kalau yang rumahnya besar tak apalah, kena ketuk bilik 1 sampai bilik ke-4. Jadi kalau yang rumah kecil, ustazah kami ni duk pakat belaga lah, pergi dapur belaga, pergi tempat makan belaga, semua belaga. Apa belaga? Badan masing-masing makin besar PKP. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, untuk bahagia bukan kerana saiz rumahnya dan sebagainya, tapi bagaimana hati kita bersyukur untuk memandang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang berumah luas tidak pernah salah dan tidak layak untuk tidak bahagia, sangat layak untuk berbahagia. Jangan pernah kita kata orang berumah besar ni kan nampak je senang tapi hatinya tak tenang dah. Ada ramai orang berumah luas, berumah besar bahagia. Dan begitu juga ada ramai bila saya bawa siapa sahaja ke rumah-rumah yang sempit, kecil, anaknya ramai, kita bertanya macam mana boleh duduk ramai-ramai rumah yang kecil ni. Ya Allah, betahnya dia, sabarnya dia selama ini menerima situasi kedudukan rezeki yang Allah berikan macam tu seadanya. Bersyukur sungguh-sungguh ada tempat berlindung, besarkanlah rumahnya, biarlah dia memiliki rumah yang betul-betul indah. Bila dia balik ke kampung akhirat kelak, itulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dipilih, diajak masuk ke dalam rumah saudara-saudara kita yang besar, hebat, mewah, jom kita juga ada doa untuknya. Ya Allah, mudah-mudahan rumahnya di akhirat jauh lebih besar. Kerana kita kenal rumah siapa yang kita masuk, kita ada doa yang bagaimana, kita ada hubungan yang bagaimana dengannya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, maka rumah besar ataupun rumah kecil bukan ukuran untuk bahagia. Moga Allah luaskan hati kita. Kan ini tanda-tanda kita bahagia, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita merujuk kepada surah Ar-Rum ayat 21, ada di situ kalimah disebutkan litaskunu, untuk apa kita tinggal di dalamnya? Semoga rumah tangga kita penuh dengan mawaddah warahmah. Jadi kalau mawaddah warahmah, mudah ringkasnya kita bicara, penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan saling hormat menghormati. Kalau kita tanya orang lelaki, sebenarnya nak apa daripada seorang isteri? Memanglah nak yang pandai masak, yang pandai ngaji, yang macam-macam lah kan. Tapi sebenarnya mereka paling minta untuk dihormati. Dia kan suami, dia kan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan kata-katanya para asatizah, kata-katanya Allah. Bila Allah pilih mereka sebagai pemimpin, maka harus wajib untuk kita menghormati mereka. Dan bila ditanya kepada orang perempuan, kan, nak gelang besar ke, nak baju cantik tiap-tiap minggu tukar baju baru, nak renovate dapur rumah kita, tak dapat orang tak meroyan sangat bahasanya. Tapi mereka hanya minta dan perlu untuk terus-terusan disayangi dan dikasihi. Di situ ada nilai mawaddah warahmah. Jadi sebenarnya tak pakai banyak modal pun pian, tak pakai banyak modal. Yang lelaki minta dihormati sebagai suami ketua keluarga, yang isteri minta terus untuk dikasihi sampailah mati.
Jadi bila kematian yang mendatang kepada kita, kita dapat capai target keluarga bahagia, itulah dia melalui kematian husnul khatimah, melalui qalbun salim. Yang nak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya, bukan berapa besar rumah yang kita siapkan untuk isteri dan anak-anak kita. Kalau mampu itu bonus. Tetapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, rumah kita yang besar tu kita buat tak solat berjemaah di dalamnya. Hatta kita makan tak secara berjemaah di dalamnya. Bagi ustazah minta maaf sebut, tidak ada kita menyebut bahagia kalau dalam rumah itu tidak ada solat berjemaah dan makan berjemaah. Jadi kalau kita tak boleh sebutkan salah satu daripadanya, solat berjemaah ada ustazah, tapi nak makan bersama pun tak sempat. Itu rugi tu pian. Kan rugi. Sebab patutnya makan bersama tu lebih sempat lagi. Jadi masya-Allah tabarakallah, kalau tak boleh paginya mungkin tengah hari, mungkin petangnya. Tapi masa PKP semua kita makan lagi. Kan sebab kita duduk di rumah saja. Jadi masya-Allah, kenapa waktu makan kita disuruh berbual-bual hal kebaikan. Ayah bertanya kabarnya anak, ibu tanya apa yang cikgu ajar kat sekolah tadi, berbual-bual hal kebaikan. Masya Allah, jadi kita saling boleh bertanya khabar. Bila solat berjemaah, contoh dalam PKP tadi yang ustazah sebut, solat berjemaah paling kurang seorang ayah disalami tangan oleh anak-anak. Kita usap ubun-ubun mereka, kita tanya, homework tadi dah siap ke belum? Pagi tadi cikgu buat apa nama lupa dah. Homework apa? Bukan. Pelajaran dalam talian tu apa cikgu? Bukan. Online. Dia ada istilah dia masa PDR. PKP dulu. PDPR. PDPR. Bagus dik, ya Allah. Ingat Tak dia bawa PDPR. pula angpau. Harap-harap tak PKP lagi lah, sebab ustazah dah tak ingat. Jadi maknanya kita bersembang tentangnya. Sebab anak-anak kita kalau kita tidak bantu, kita tidak pantau, mereka akan berbuat sesuka hati mereka. Jadi Masya Allah tabarakallah, solat berjemaah, makan secara berjemaah, saya selalu tekan di mana-mana. Sebab dulu-dulu masa kita kecil, duduk dekat suasana kampung kan, Masya Allah, ayah kita sibuk macam mana pun kita rasa bahagia menunggu untuk makan bersama dengan mereka. Tapi hari ini Masya Allah, ada orang yang sangat menanti-nanti kedatangan Ramadan yang tak lama lagi. Seorang anak kecil, ustazah tak tahulah pian tak baca ke tidak, dia mengadu dengan cikgu dia buat satu karangan. Apakah pengalaman yang paling menarik dan paling dia tunggu-tunggu? Rupa-rupanya anak kecil ni menulis dia tak sabar nak berramadan. Terkejut cikgu ni dalam banyak-banyak cerita. Bila cikgu tanya pasal apa? Pasal bulan Ramadan je ayah saya balik awal dan boleh makan bersama-sama. Masya Allah. Ya, jadi ini satu kerinduan kepada anak-anak. Jadi bila kita dapat melaksanakannya, dan jangan di dalam rumah kita matikan komunikasi. Hari ini berapa banyak handphone yang diciptakan, Allah ciptakan akal manusia yang hebat ni sepatutnya mendekatkan yang jauh. Tapi yang sedihnya hari ini menjauhkan yang dekat. Semua handphone dekat tangan, dah balik daripada pejabat pun isteri di rumah tak dilayan, yang menunggu saban hari kepulangan suami. Anak-anak nak sembang dengan ayah pun cukup susah, tapi rupa-rupanya balik masih sambung lagi kan, isteri depan mata tapi dia bersembang dengan kawan pejabat. Terkikik-kikik, tergelak-gelak, yang dekat terasa jauh. Marilah kita ubah, kita bina di dalam rumah tangga kita untuk membuktikan, menunjukkan tanda kita bahagia walaupun sedikit. Pasti ada komunikasi. Jadi bila mati komunikasi sudah cukup payah. Kita nak sebutkan di dalam rumah tangga kita ini, Masya Allah, biarlah kita banyak bercakap, kerana dalam kita bercakap tu ada satu nasihat. Ad-dinun nasihah, kan, kita berbicara tentang agama, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Agama ini tidak ada satu pun yang tidak baik, tidak ada perkara batil pun yang diajarkan padanya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi dalam pada kita menyebutkan kebaikan demi kebaikan, muslimin muslimat dirahmati Allah, jom kita cuba cipta di dalam rumah kita itu adalah syurga yang kita awalkan. Sebab bahagia itu bermakna kita mendapat syurga yang diawalkan. Syurga hanya kita dapat selepas kematian, yakni kehidupan di alam akhirat. Tapi bagaimana syurga yang diawalkan? Masya Allah, wajah yang sentiasa tersenyum walaupun kita marah di luar rumah. Kita sangkutkan masalah kita di luar rumah sebab kita nak masuk ke dalam rumah orang yang tak ada kena mengena dengan masalah kita di luar rumah. Masya Allah, kita boleh bawa berbincang dengan pasangan kita. Tadi dekat pejabat kan bang,
Tiba-tiba anak tegur kita, kau tahu apa, duk diam-diam. Kan anak pula tak pasal-pasal kena marah. Maksudnya kenapa Allah sebut qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik itu lalu diterjemahkan kepada kita, sebenarnya dia merupakan satu sedekah. Kalau kita memilih untuk marah-marah, dahlah kita tak dapat apa-apa pahala. Tapi kita tak selesai masalah tadi tu. Kita balik ke rumah memilih untuk marah atau kita memilih untuk bercakap baik. Dalam pada kita bercakap baik itu sebenarnya kita sedang bersedekah. Jadi indahnya agama Allah kalau kita fahami tanda-tanda bahagia itu bukan perlu kita cari di luar rumah pun, sebenarnya kita cipta di dalam rumah kita sendiri. Malam ini bersama dengan IKIM FM, alhamdulillah kita bersama dengan guru kita yang mulia Ustaz Zul Ramli. Saya bisik tadi, Ustaz, saya sepatutnya panel kedua. Kemudian saya sepatutnya nak belajar daripada Ustaz. Okay, jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ada banyak yang kita nak belajar. Dan tolong kepada ayah-ayah, lelaki-lelaki qawam pilihan Allah, tolong hanya bawa balik rezeki yang halal ke dalam rumah. Biarlah isteri kita menjerit, melolong, minta sama macam orang lain yang dilihat dalam Facebook, dalam media sosial, kan? Tapi kita tak mampu untuk mengadakannya. Bagi tahulah kepada diri, kita hanya nak bawa yang halal. InsyaAllah. Ibu kita, ayah kita dulu-dulu bukan orang senang. Tapi hari ini insya-Allah kita mampu memberi senang kepada mereka. Kerana apa? Saya hanya belajar satu daripada almarhum ayah saya yang baru 5 minggu bergelar jenazah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan orang senang, tapi masya-Allah kerana tidak pernah rasanya insya-Allah walau satu sen pun membawa rezeki yang haram ke dalam rumah. Jadi alhamdulillah, walaupun setelah ketiadaannya hubungan kami adik-beradik insya-Allah kukuh dan terus kukuh sampai bila-bila. Kasih sayangnya masih melekat, tidak ada nafas yang tidak mendoakannya. Kerana apa? Terasa barakah dalam sebuah rumah tangga keluarga apabila kita hanya membawa pulang rezeki yang halal. Dan tolong jangan tambah hutang. Sebab bila kita berhutang banyak, susah untuk kita hidup dalam tenang. Malam hari kita nak tidur pun kita terasa macam, kan kalau ada orang ketuk pintu minta hutang ni, kan? Sampai mati hatta waris yang kita tinggalkan itu pun tak tenang. Tinggal duit macam banyak pian, tapi nak kena hitung kira pula hutang dia banyaknya. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, Ustazah buat apa nak sedekah dekat anak yatim tu anak orang kaya tu. Kita nampak anak orang kaya tapi sebenarnya tak jadi kaya selepas kematiannya. Sebab apa? Sebab ayahnya meninggalkan hutang yang banyak. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, sebab tu kalau dengan anak yatim ni Allah suruh santuni, jangan tanya kau anak yatim anak orang kaya kan, orang pak engkau dulu orang kaya kan. Dia anak orang kaya ke dia anak orang miskin, namanya anak yatim, kita kena santuni. Jadi mudah-mudahan antara ciri-ciri tadi kalau belum ada kita cipta dalam rumah tangga kita, rupanya bukan sukar mana pun. Solat 5 waktu sehari semalam tak mampu semua, pilih satu untuk kita berjemaah. Kalau ayahnya memilih ke masjid surau tahniah, itu yang terbaik. Tapi bagaimana seorang ibu ingin melatih abang yang umur 10 tahun, panggil adik yang umur 6-7 tahun untuk jadi makmum di belakangnya. Wujudkan suasana begitu. Dan ibu-ibu dirahmati Allah, insya-Allah kita mampu untuk mengubah keluarga kita mendapat kebahagiaan yang hakiki, insya-Allah. Saya serahkan kepada DJ. Baik, terima kasih Ustazah cerita tentang tanda-tanda bahagia kita di dunia. Mampukah ia membawa kita sekeluarga ke syurga? Betul Ustazah? Ada orang dia rumahnya 4 tingkat tapi dia duduk ground floor sebab sakit lutut. Tak jadi. Keretanya Ustaz banyak dekat garaj ni, banyak kereta. Yang lambang kuda, lambang rimau, bintang semua ada. Kereta yang paling banyak diguna ambulans. Allah. Jadi macam mana agaknya? Adakah itu benar-benar arti bahagia di dunia yang boleh membawa kita ke syurga Ustaz? Jadi tidak bukan idola, ikutan, contoh terbaik untuk hidup kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz Zul boleh ceritakan kepada kami daripada apa yang Ustazah Muzayyana sampaikan tadi tu, apa pula tanda-tanda kebahagiaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mulakan daripada rumah baginda sendiri, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih DJ Pian, yang saya kasihi hormati Ustazah, Ustaz Bahtia dan semua tim di
Masjid Taman Sutera Kajang ni, dan semua sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya, adik-beradik saya yang berada di sini, termasuk masya-Allah para pejuang-pejuang agama kita InsyaAllah. yang berada di barisan hadapan. Baik, alhamdulillah kita telah mendengar banyak apa yang Ustazah berikan sebagai sesuatu refreshment untuk kita semua. Dan saya mungkin nak menambah sedikit sahaja, mungkin untuk pusingan ini kan. Saya ni DJ Pian ada satu sifat cemburu. Boleh ke Ustaz cemburu? Saya cemburu kalau kita dalam majlis ilmu dan kita tak ambil kesempatan malaikat yang ada mendoakan kita. Ya Allah. Jadi sebab mood Ustazah dah bawa dah, mawaddah warahmah. Tuan-tuan boleh tak insya-Allah kita yang berada di masjid ini kita baca doa sama-sama supaya malaikat aminkan kita. Boleh ke? Dan juga nanti insya-Allah para penonton yang menyaksikan ini juga tolong sebut, tolong baca, dan juga pendengar yang mendengar tolong sebut dan baca sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh ke? Alhamdulillah, semangat wajah. Baik, doa ini cuma dia kena baca dengan mood. Moodnya adalah mood gembira. Jadi tak boleh buat muka bengkak. Salah ke bahasa Tak saya? ada Ustaz. Ya? Terkujut. Tetapi dia baca doa ni. Jadi sebab doa ini sebenarnya kita ambil doa ni doa biasa je. Doa ni kita ambil ya dalam Sunan Abi Dawud yang menceritakan bahawa Nabi bila melihat adanya pasangan berkahwin, dia akan doa, dan doa ni dah dibacakan, dihafal oleh, sebab dinyanyikan oleh Mahir Zain. Tapi malam ni tuan-tuan, kita nak baca untuk kita. Jadi sebab malaikat ada, jadi kita baca. Selama ni kita tengok pengantin baru, tetapi sekarang ni kita nak pengantin lama. Pengantin lama. Jadi apa yang tuan-tuan kena buat, yang menonton di TV IKIM dan juga radio IKIM, dia kena cari partner, pasangan. Jadi masa nak sebut ni, tolong sebut sama-sama, kita gegarkan masjid ini dengan doa ini. Tetapi mesti jangan tengok saya, jangan tengok kipas, jangan tengok mihrab, jangan tengok apa pun, tapi tolong hadap ke wajah kawan yang ada di sebelah. Jadi tolong cari partner sebab doa ini untuk mereka. Dah jumpa? Alhamdulillah, spotting sahabat saya. Tapi kalau tuan-tuan tak nak berkat, tak apa, tak payah buat. Kalau kata saya tak ada masalah, sebab insya-Allah dengan berkat doa ini, apa yang kita nak dalam rumah tangga yang tadi Ustazah dah describe, boleh jadi insya-Allah. Ya Allah. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang, cari, dan kemudian tolong facing pada dia, bacakan doa ni sama-sama ramai-ramai dengan penuh meriah insya-Allah. Boleh? Boleh. Dah jumpa? Dah jumpa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Takkanlah saya nak tengok Ustazah. Ustazah boleh tengok tu Ustazah tu. Ustaz Azwan ada di belakang tu, ya Ustazah ya. Kawan-kawan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi tuan-tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana wa barik alaina wa barik alaina wa jama'a bainana bainana fi khair. fi khair. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Sebab jawapan kepada soalan Ustaz DJ Pian tadi adalah apa yang ada dalam rumah tangga Nabi ialah berkat. Ya Allah. Apabila rumah tangga kita itu Allah berikan berkat, maka sebenarnya semua yang saya kasih sekalian, seluruh apa yang Allah nak beri pada rumah tangga tersebut kita akan dapat. Sebaliknya, sekiranya rumah tangga kita Allah mula cabut berkat, ya, Allah cabut berkat, Allah tak nak beri berkat, maka pada ketika itu, macam Ustazah katakan tadi, besarlah rumahnya, banyaklah keretanya, tetapi dia tak akan mampu memberikan kebahagiaan. Hari ini orang bercakap soal healing. Apabila kita sering mendengar perkataan healing disebut oleh masyarakat, tahukah apa itu petanda? Itu adalah gejala bahawa masyarakat sedang menderita sakit di dalam. Maka sebab itu mereka luahkan dengan percubaan mencari untuk merawat. Sedangkan semua yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa kalaulah untuk dapat senang kerana banyak duit, maka mungkin Nabi paling tak tenang sebab Nabi paling tak ada duit. Kalaulah tenang adalah kerana orang like dan puji kita, maka Nabi manusia paling tak tenang sebab Nabi ketika pergi ke Taif, apa Nabi dapat? Nabi bukan sekadar dihina, tetapi dihina oleh hamba. Bukan sekadar oleh hamba. Kalau kita pergi ke Taif sekarang, kita akan leleh air mata sebab kata Zaid bin Harisah, ketika para sahabat menangis berbincang tentang adakah saat yang mana Rasulullah lalui lebih dahsyat daripada perang Uhud, yang mana baju Nabi basah lencun dengan darah merah Nabi, walau Nabi memakai 2 baju besi Nabi. Maka sahabat kata, dan Sayyidatina Aisyah ada bersama ketika itu, dan mungkin kata Sayyidatina Aisyah, tidak ada hari yang lebih dahsyat bagi Nabi melainkan ketika Nabi berada pada perang Uhud. Nabi kata tak, kata Zaid bin Harisah tak. Sebab Nabi ketika berada di Taif jauh lebih susah. Sebab Nabi diludah dengan kahak para hamba. Tuan-tuan, hari ini orang tak like kita pun kita dah tak suka. Kita bagi salam, kawan kita tak senyum balik pun kita rasa tak best. Nabi bukan tak dapat salam, Nabi telah diludah dengan kahak. Waramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'la. Nabi dibaling dengan batu kayu dan tulang unta sampai pecah betis Nabi, mengalir darah merah. Dan ketika Nabi berlari, kata Zaid bin Harisah, aku dengar bunyi percikan darah dari kasut Nabi. Kalaulah orang dipuji, orang puji, orang happy, kita baru kita happy, maka Nabi lah patutnya paling tak happy. Menunjukkan bahawa bahagia bukan ada pada luaran manusia, tetapi apa ada dalam hati mereka. Rumah tangga bukan ada pada aksesorinya, tetapi adalah pada berkatnya. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, mungkin apa yang saya nak kongsikan dulu, sebab tadi dah masa saya dah terhabis dengan doa tadi. Jadi tuan-tuan tolong ingat je satu, bagaimana kita nak dapat berkat. Mungkin pada pusingan kedua nanti kalau sempat, insya-Allah. Kalau tak sempat tak apa, Ustaz Bahtiar ada, Asatizah ada, Tuan Haji Ustaz Imam Zul ada, Tuan Haji Zul saya nampak tadi ramai nama Zul dalam majlis ini rupanya, alhamdulillah. Jadi
kita tengok pada pusingan kedua. InsyaAllah. BJP. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Masya Allah. Doa tadi pun dah cukup deep dah sebenarnya Ustaz ya. Bila kita selalu baca doa tu untuk pengantin je, sampai ada yang tanya, mana pengantinnya? Orang luar dengar doa tadi dia tanya, mana pengantin? Semua ni lah insya-Allah. Moga-moga bahagia tu pengantin tu kekal sampai ke syurga til jannah insya-Allah. Dan terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di Forum Bicara Ad-Din Radio IKIM yang dibawakan hari ini di Masjid Taman Sutera Kajang. Yang hebat jemaah-jemaahnya semua. Okey lagi semua? Okey, alhamdulillah. Bahagia tak rasa? Bahagia. Oh, yang paling kuat adik-adik depan ni Ustazah. Betul lah Ustazah kata. Semangat, bagus, alhamdulillah. Yang abang-abang di belakang tu okey? Okey, macam kena paksa je. Terima kasih juga. Kita nampak semua lapisan umur ada bersama kita dalam masjid ni. Dan Ustazah, tadi Ustazah sebut, kita ni kena selalu berkomunikasi biar sampai apa yang nak disampaikan dalam hati tu dah terbuku lama kan. Ada yang jawab juga, kita orang selalu berkomunikasi Ustazah. Mak saya ajak saya makan pakai WhatsApp. Oh, alamak. Itu macam mana kalau macam tu? Zaman sekarang ni semua orang sibuk kerja. Anak-anak pun sibuk. Sibuk juga TikToknya dan sebagainya. Sampai semua benda nak cepat tu kan katanya. Jadi sampai masa saat tahu-tahu je sampai satu masa nanti mak-mak dia akan perasan, mana anak-anak aku dulu yang riuh-riuh Oh dah besar rupanya. Macam tu. Bila dah besar ni dia tak cari perhatian mak dah. Tak ada dah nak tanya-tanya apa-apa, minta itu ini daripada mak, tak ada dah. Sebab dia ada perhatian lain. Dan juga mungkin ada orang yang bagi perhatian yang orang tu orang lain luar daripada rumah kita Ustazah. Macam mana kalau Ustazah boleh bantu kita untuk cerita tentang perhatian yang hilang dalam rumah sendiri ini, malah yang luar lebih bagi perhatian. Cuma sebelum Ustazah jawab, kita juga ada sahabat saya DJ Faiz. Kejap lagi insya-Allah DJ Faiz akan meraihkan jemaah kita di Masjid Taman Sutera ni untuk ajukan soalan juga kepada para asatizah kita. Boleh ya Faiz ya insya-Allah? Boleh insya-Allah. Dua moderator, seorang di depan ni Faiz tawaduk, dia duduk Saya yang tengah-tengah dengar. jemaah. Tolong mendengar. Tolong mendengar tapi ada mikrofon Ada. Baik, Ustazah jom kita cerita kita Ustazah insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya rasa bertuah berada di Masjid apa? Taman Sutera Kajang. Sutera Kajang. Dia memang nama masjid di Taman Sutera Kajang. Masya-Allah. Kalau ada Masjid Al-Ittifaq, nampak kesepakatan semua golongan umur ada. Masya-Allah tabarakallah. Ke Al-Ittifaq tu nama surau di rumah saya. Okay, jadi mudah-mudahan nak bawa balik rasa cemburu kalau saya tak mampu menghimpunkan masya-Allah ahli-ahli, saudara-saudara, jiran tetangga saya semua peringkat umur. Sebab nak bawa yang kecil duduk diam macam ni bukan mudah. Nak bawa golongan remaja duduk tengah-tengah, biasa mereka duduk belakang, sekejap-sekejap tengok-tengok hilang lari dah. Maka duduk macam ni alhamdulillah syukur. Ibunya, ayahnya bawa anak-anak di semua peringkat umur tahniah. Jadi bagaimana zaman sekarang, bila saya fikirkan dengan soalan ini satu saja ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Tuhan kita sama daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kiamat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Bila disebutkan Tuhan sekalian alam, semuanya pun sepatutnya bertuhankan Allah. Bukan sahaja jiran-jiran kita yang belum Islam, Tuhan mereka juga Allah. Pohon-pohon, binatang-binatang, Tuhannya juga Allah. Sebab Allah itu adalah Al-Khaliq, yang dicipta itu adalah makhluk. Jadi Masya Allah, kenapa Nabi Adam alaihissalam buat silap, sedikit sangat khilafnya, bersungguh-sungguh setelah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan demi keampunan dan menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doa tu kalau kita faham, dia tak kata Allah ni zalim, aku buat satu silap je dah halau aku daripada syurga, tapi mengakui kezaliman dirinya sendiri. Jadi bila mana komunikasi mati dalam rumah kita, tolong jangan salahkan budak-budak. Ustazah, zaman sekarang memang macam itulah. Dah remaja, mana nak tarik-tarik kain kita, nak ikut kita pergi kenduri kahwin pun tidak lah. Kan? Anak-anak yang kecil-kecil macam mana? Pak dia pun sama jugalah Ustazah. Kan? Kita nak menyalah-nyalahkan orang, sebenarnya kita sedang buat salah. Jadi akui dulu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita banyak-banyak, istighfar perbanyak.
Kat mana ya Allah? Bila kita sepertinya nampak kita tak berikan quality time mungkin kepada mereka. Kita balik ke rumah tapi kita memilih untuk berehat cuma dalam bilik kita. Jangan kacau ayah boleh tak? Ayah penat ni. Jangan kacau mak boleh tak? Tadi dekat tempat kerja stres, banyak sangat kerja. Anak-anak tak tahu pun timbunan kerja kita yang terlalu banyak dekat pejabat. Yang mereka tahu, mereka dah tangguh daripada jam berapa pagi tadi balik tadika ni, hanya bibi je tengok lukisan mereka yang cantik tu. Dia nak sangat tengok bintang yang cikgu bagi berkelip-kelip atas kertas dia tu. Ibu-ibu tadi teacher bagi 10 bintang. Halas setakat 10 bintang tu ibu boleh kira atas langit tu 100 bintang lagi ada, kan? Kawan tu aku tunggu daripada tadi nak dipuji sikit je oleh mak kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dan daripada doanya Nabi Adam tu kita menginsafi sesuatu. Nabi Adam alaihissalam mengakui, merendahkan dirinya. Rugilah aku kalau aku tidak mendapat pengampunan Allah. Jadi sebenarnya dia lebih kepada merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, tidak pernah mengakukan diri sebagai orang yang hebat. Dia banyak buat silap, dia dalam kerugian, dan dia tahu dia tidak akan dihukum kalau dia tidak melakukan kesalahan itu. Sahabat-sahabat, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah, apatah lagi dalam usia 40 tahun ke atas. Kan, apatah lagi peringkat ayah-ayah saya 60 tahun ke atas. Kalau boleh patah balik umur ni ustazah, nak jadi orang yang 40 tahun ke bawah, yang masih segar, sangat produktif ketika itu. Tapi silapnya saya ketika itu saya gunakan kepada perkara-perkara yang hanya urusan dunia. Kalaulah ketika itu saya mencari akhirat saya sejak daripada usia saya muda, mungkin anak saya hari ini tidak begini. Saya bertemu ramai yang begitu bicaranya. Sahabat-sahabat, ibu ayah muslimin muslimat dirahmati Allah, kita akui sahaja banyak kesilapan mereka zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Tuhannya tetap Allah. Bila mana kita menafikan Allah tu adalah Tuhan kita, kita sepertinya bertuhankan lain. Sebenarnya masalah kita ni adalah mulut kita kata kita bertuhankan Allah, tapi handphone tertinggal kat rumah, satu hari tak boleh hidup kat pejabat. Tengah hari nanti aku balik rumah kena ambil handphone juga, tak ada handphone aku tak boleh hidup. Aku kalau tak pergi mengetih sehari, aku tak rasa tenang dalam hidup ni. Kita mata-mata bos kita, kerja kita. Kita terlupa bahawa sebenarnya kita telah menuhankan semua itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, hatta anak-anak yang kita bangga-banggakan hari ini bukanlah satu anugerah sebenarnya, tapi adalah satu amanah. Saya selalu pandang macam ni ustaz, betulkan saya kalau salah. Kalau kita memegang satu trofi yang kita dapat anugerah itu, ini DJ terbaik Pian, contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia pegang trofi tu, balik dia gilap seminggu, sebulan, letak dalam almari kaca, Masya Allah. Kan, tapi setelah lepas 10 tahun, kat mana dah trofi tu? Menang lumba lari 100 meter dulu masa sekolah rendah kan? Tak dah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Tapi kalau kita pandang ia sebagai amanah, Masya Allah, orang yang beriman dia tahu kalau dia tidak menjaga amanah, di sana nanti Allah akan tanya. Orang yang beriman kalau tidak beramanah, dia takkan mendapat keamanan, yakni kebahagiaan. Sahabat-sahabat, balik kepada iman. Jadi apa yang kita nak sebutkan hari ini, kalau kita kata dah mati komunikasi, ada jurang dengan anak-anak kita, bila dah remaja dah lain ustazah. Sebenarnya 24 jam yang Allah beri kepada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada umat akhir zaman ini adalah sama. Kenapa ya Pian sekarang ni kita macam terasa sangat? Kan kalau kita kata dah sebulan dah. Setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari. Pandai sungguh anak-anak sini. Siapalah ustaz depa Pian? Masya Allah, tabarakallah Ustaz Batia kan? Masya Allah, akbar. Hebat subhanallah. Ya, jadi kita nak sebutkan terasa masa begitu pantas. Sebenarnya saya sangat setuju Al-Fadhil Ustaz Zul sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala dah tarik keberkatan sebab kita tidak mencari keberkatan itu. Kita sibukkan diri kita kepada hal-hal dunia semata, lalu sebenarnya cara pandang anak-anak kita kepada kita adalah apa yang kita persembahkan kepada mereka. Contoh, semalam keputusan UPKK diumumkan.
Boleh angkat tangan siapa anak-anak yang dapat 8A semalam, angkat tangan. Oh tak ada. Oh tahniah. Acik Ada tu, 8A. Oh cucu terkejut saya. Ada tu adik tu angkat satu-satu, Wajahnya betul kok tak rupa 8A anak-anak, rupanya cucunya. Ada celah-celah ni, dia malu-malu Ustazah. Okay, jadi alhamdulillah. Jadi masya-Allah tabarakallah, semalam anak cucu kita yang dapat 8A bagaimana bicara ibu-ibu kita. Padahal mereka baru nak naik ke darjah 6, nak menamatkan tahun terakhir pada peringkat sekolah rendah. Cara kita bercakap kan, kau tengok adik engkau ni Long, kau dulu apa ada? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi yang tua semakin menjauh diri dengan kita. Yang disanjung, yang kelihatan disayang hanya yang cemerlang dalam pelajaran. Mungkin cara bicara kita, mungkin cara bercakap kita tak seiring. Mereka berkecil hati sebab kejayaan di sisi Allah bukan hanya yang tertulis atas sijil, atas kertas peperiksaan, atas report card mereka, tidak. Bertuahlah semalam saya menulis di Facebook saya, kalau contoh saya bawa anak saudara Ustazah Pian makan tepi jalan, dia dekat gerai. Sebab Ustazah gurau dengan dia, setakat dapat 8A UPKK ni Umi belanja tepi gerai tepi jalan je lah. Tapi kalau dapat 18A Umi bawa dekat restoran Kayangan. Jadi dia kata, ada ke Umi 18A? Kan? A tu ada banyak yang dimulai dengan A yang pertama, itulah Allah. Apa guna darjah 5 tapi anak kita belum memberati solatnya lagi. 5 darjah 5 sepatutnya 5 waktu sehari semalam tak disuruh dah. Tak disuruh dah. Anak-anak bila berada di rumah, mak ayah balik daripada kerja, anak ibu dah solat ke belum? Ibu dah pukul 6 dah kot. Takkanlah kakak tak solat asar lagi. Allah, hilang segala penat kan ibu-ibu dirahmati Allah. Bukan kita asyik tanya macam mana pelajaran dia, berapa A dapat. Itu juga sepatutnya kita tanyakan. Tapi yang pertama kita kejut dia pagi-pagi tu adalah ibadahnya, solatnya. Hujung minggu Sabtu Ahad tak payah kejar van sekolah nak hantar mereka rumah pengasuh, tapi kita kejarkan mereka. Sabtu ke Ahad ke, Tuhan tak pernah tidur, tak pernah mati. Kena solat, bukan sebab tak pergi sekolah, tak pergi kerja, akhirnya tak bangun sampai ke tengah hari, perut dah lapar baru bangun. Akhirnya sahabat-sahabat muslimin muslimat, masa kita berkomunikasi dengan anak-anak semakin terserlah jurangnya. Dan yang dah remaja duduk dalam bilik, ada gadgetnya masing-masing, nak panggil makan pun pakai handphone sahaja. Family group kan ada, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan sebenarnya cara Ustazah rindu seorang jiran Ustazah, Bendahari Surau, meninggal kerana COVID. Allah takdirkan begitu. Dan saya tengok ayah yang sangat baik. Antara satu contoh, sekarang dia dah arwah, saya teringat, Ustazah, saya kalau makan dengan anak-anak, macam mana pun tak ada seorang pun yang pegang handphone di tangan. Tengah ni Ustazah tahu ada kotak tisu, saya terbayang tu Pian. Kemudian dia letak tengah-tengah, okey, kotak tisu tu dalamnya tu tempat handphone. Start saja makan, letak handphone kat situ. Kita sembang masa tengah makan, lepas makan ambil semula handphone tu. Sebab dia cukup pantang budak-budak makan, mulutnya menyuap makanan atau disuapkan, tapi handphone dibukakan kartun dan sebagainya. Ramai pula yang gelak. Hebat anak ni Pian. Dia siap boleh tepuk dahi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa tepuk dahi sayang? Itu aku katanya. Comelnya Masya Allah. Dia tepuk Taklah dahi. Ustazah, dia buat live lah Ustazah, Saya kata, nampak. Dia tak video nampak, ambil gambar Ustazah Masya bercakap Allah. tau. Tak, yang tu baju kuning tu Masya Allah. Dia memang selalu rasa bersalah. Dia Tak tepuk apa, dahi. biar dia. Subhanallah. Ya Okay, Allah, jadi kesian. benda ni semua sahabat-sahabat adalah pelajaran bagi mereka. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak menyalahkan mereka. Jom, mari kita sebut kenapa sepertinya tidak ada barakah. Kenapa sepertinya anak-anak sudah tidak mencari-cari kita. Sebenarnya jujur sahaja, bagaimana kasih sayang ibu dan ayah kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang tak pernah ada batas. Dulu dan sekarang sangat berbeza. Jom kita cari kehidupan yang dulu, yang ibu dan ayah sekalipun dalam helaan nafas dia tak pernah tinggalkan doa untuk anak-anaknya. Ikat hati kita dengan mencari redanya Allah. Allah yang pegang hati, pasti Allah Subhanahu wa taala akan letakkan hati anak-anak kita selepas Allah dan Rasulnya adalah ibu dan ayahnya. Amin. Itulah insya-Allah muslimin dan muslimat Taman Sutera Kajang dan anak-anaknya yang hebat-hebat, mudah-mudahan tidak ada jurang komunikasi.
kerana hatinya sentiasa mencari redanya Rabbul Izzati. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, insya-Allah. Indah betul kata Ustazah, ayat-ayat yang disusun tu. Tak lupa juga pada puji-pujian juga pada anak-anak kita yang kat depan ni. Adik, abang nak tanya. Abang, biasa panggil uncle. Uncle nak tanya. Antara makan sedap-sedap dekat hotel dengan makan kat rumah yang mak masak dan mak suapkan, mana best? Okey, antara dapat bergambar dengan artis dengan dapat pujian daripada abah, mana lagi best? Sebab pilihan jawapan ni abah. Dia macam teragak-agak. Soalan kebat Okey, tapi kita tahu dah jawapan. Mana kata kadang-kadang anak-anak ni dia sangat menghargai walaupun benda tu kita rasa kecil. Betul Ustazah. Kadang-kadang mak ayah dia expect kena bawa pergi jauh ni, jalan ni baru dia orang happy. Tak, kadang-kadang dengan sentuhan penuh kasih sayang, dengan doa dan pujian yang kadang-kadang ringkas, tapi itu sudah besar maknanya pada anak-anak ni. Dan Ustaz, tadi Ustazah dan Ustaz pun cerita tentang keberkatan. Ada orang Ustaz dibeli jam mahal, tapi yang dibeli itu jam, bukan waktunya. Jam mahal tapi lambat je orang tu. Contohnya lah kan. Contoh. Lepas tu ada orang dibeli tilam mahal sebab dia kata nak nyenyak tidur. Mahal tilamnya, belum tentu nyenyak tidurnya. Tidur balik-balik tak boleh tidur, susah nak tidur kan sebab penat sangat ke apa, wallahu alam. Tapi bila datang masjid dia tidur dia. Selesa betul kapet masjid baru ni, katanya macam tu lah. Bukan kat sini, bukan. Uganda ke mana lah tak tahu. Tapi macam mana Ustaz dah jawab tadi. Ustaz, kalau kita boleh ceritakan bahagia tak bahagianya kita tu ada kaitan dengan keberkatan yang mungkin hilang dalam hidup kita, Ustaz. Silakan. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bersama lagi. Saya mungkin nak menyentuh beberapa perkara, tetapi khususnya apa yang saya perkatakan ni untuk diri saya sendiri terutamanya. Kalau kita nak rumah tangga kita bahagia, sebab ada satu hukum alam yang Allah buat. Contoh DJ Pian, tolong ambil mineral water. DJ Pian, tolong baling ke atas. Ready? Kenapa nak takut? Ke atas je kot. Kenapa takut? Sebab ke mana botol tu nanti? Ke bawah. Itu namanya hukum alam. Allah buat hukum tersebut mesti berlaku. Sebab Allah memerintah dan memiliki seluruh alam. Baik, dah. Nak baling tak Ustaz? Tak. Oh tak ya? Tak. Seperti kita percaya kepada hukum alam namanya hukum graviti. Ada satu hukum yang kadang-kadang kita lalui tapi kita tak perasan. Hukum memberi. Ramai orang tak dapat dalam hidup sebab dia rasa nak dapat kena terima. Tetapi Allah buat hukum adalah kalau kamu nak dapat, apa kamu kena buat? Beri. Kalau kamu nak disayangi, apa kamu kena buat? Berikan kasih sayang. Kalau kamu nakkan penghormatan, kamu berikan penghormatan. Dalam konteks soalan DJ Pian sebentar tadi, ya. Ada satu rahasia yang elok kita buat dan sesuai dengan zaman ini. Sebab zaman ini orang kata dunia tanpa sempadan. Apa yang berlaku di sana, sekarang kita tahu di sini. Dan yang banyak menarik perhatian adalah konflik dan masalah. Dan masalah yang paling banyak akhir-akhir ini orang rasa patut menjadi konten adalah masalah rumah tangga. Ya Allah. Nak tak tuan-tuan kita ambil kesempatan dengan masalah yang berlaku, tetapi kita ambil hukum memberi dan kita dapat berkat. Berdasarkan kepada cara terdapat dalam athar Ibn Abi Shaybah, amalan yang diceritakan oleh Ummu Darda tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda dia ada satu fi'il. Apa fi'il dia? Dia akan sentiasa mendoakan sahabat dia, bahkan dalam satu solat, dalam sujud dia akan doakan kepada 70 orang sahabatnya dengan disebut namanya dan nama ayah-ayah mereka. Masya-Allah. Cuba bayang,
mendoakan di belakang. Ketika Ummu Darda bertanya kenapa? Sebab setiap kali kita mendoakan orang lain, sepantas kilat Allah menghantarkan kepada kita 2 malaikat, untuk malaikat tersebut menyebut supaya perkara yang kita minta pada orang berlaku pada kita. Kebaikan pada orang yang kita doakan tadi akan dapat pada kita. Jadi tuan-tuan, sekarang senang saja tips dia. Apabila kita nampak ada orang bermasalah dalam rumah tangga, maka ambillah masa untuk doakan mereka. Saya ulang sekali lagi. Apabila keluar kat IG, kat TikTok, kat WhatsApp, kat FB, masalah rumah tangga orang, apa yang spontan kita kena buat? Doakan pasangan itu. Doakan pasangan itu. Sebab bila kita doakan, sebab kita tak macam Abu Darda yang rajin solat dan doakan dalam solat, tetapi sebab doa boleh buat di luar solat, maka kalau kita nampak ada satu masalah rumah tangga pada orang, tak kiralah siapa pun, walaupun artis ke, walaupun orang biasa ke, walaupun orang sana ke, apa pendekatan kita tuan-tuan? Kalau kita nak berkat, ini jawapannya kalau nak berkat. Tetapi kalau memang kita tak nak berkat, dan kemudian kita masuk sama mengutuk, memaki, hamun, dalam tu tuan-tuan ingat kita sedang mengamalkan satu hukum. Apa dia? Bila kita berikan benda tak elok akan jadi petir, akan memanah pula rumah tangga kita. Hari ini kita bangga kita sangat loving couple, tapi bila orang lain ada masalah, kita tolong tulis, kita tolong komen, kita tolong sebar, kita tolong kecam. Syabas Inspektor Sab. Tak lama lagi Allah buat benda yang sama, sebab Allah sedang hantar malaikat pada kita untuk aminkan apa kita buat. Ya, tuan-tuan, senang saja. Kita nampak masalah, sebab setiap masalah tuan-tuan, bila berlaku masalah, saudara kita, tak kira suami atau isteri, sedang cedera, sakit dan menderita. Sebab kita pun tahu dalam hadis riwayat Muslim, ya, kalau pendengar IKIM tentulah sentiasa mendengar hadis ini. Masakan tidak, syaitan itu, iblis itu ada dia punya singgah sananya di atas lautan, dan setiap hari, ya, setiap hari Ibn Kathir menuliskan, mensyarahkan hadis riwayat Muslim ini dengan menyatakan bahawa iblis akan membuat cek pada setiap hari pada bala tenteranya. Apa kamu buat? Apa kamu buat? Apa kamu buat? Apa kamu buat? Setiap jawapan tidak menarik perhatian, kecuali kalaulah berkenaan dengan rumah tangga, kalaulah farraqtu bainahu wa baina imra'atih, kalaulah yang dilaporkan adalah aku hari ini adalah memecah belahkan rumah tangga, maka kata iblis, inilah dia benda yang paling bagus, inilah dia paling mulia, ini paling hebat. Jadi sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah apa yang kita kena buat, apa yang kita kena buat adalah mendoakan orang. Sebab kita tahu masalah orang sekarang, maka ambil kesempatan untuk kita baikkan rumah tangga kita, insya-Allah berkat akan masuk dalam rumah tangga kita. Sayyidatuna Fatimah, dia sentiasa berdoa sehingga Hasan dan Husain dengar dan tanya, ya Ummi, kenapa Umi sebut seorang-seorang kawan-kawan yang lorong sana, sehingga begitu banyak, sehingga nama kami kecil berbanding nama kawan-kawan lain? Apa jawapan daripada Siti Fatimah? Kalau kawan kamu baik, kamu jadi baik. Tetapi kalau kamu baik, kawan kamu tidak baik, kamu akan jadi nanti tak baik. Rahsia memberi dalam doa ni tuan-tuan sangat besar, dan sebab itulah kalau kita faham perkara tersebut, mungkin satu sikit tambahan adalah untuk dapat berkat ni tuan-tuan, di samping apa yang Ustazah dah cerita tu, kita ikat dalam pengetahuan. Salah satu benda yang kita kena buat untuk dapat berkat ialah menjaga adab dalam rumah tangga. Sebab adab adalah penyebab untuk Allah sebabkan berkat dalam rumah tangga kita. Makin seorang suami beradab, makin ketika itu berkat masuk dalam rumah tangga. Makin beradab seorang isteri, makin pada ketika itu akan berkat rumah tangga. Makin anak-anak kita beradab,
makin pada ketika itu rumah tangga kita. Sebab itulah adab inilah perkara yang kita kena halusi dan kita jadikan dia insya-Allah sebab dan punca keberkatan. Sebab adab itu sendiri, semua yang dikasih sekalian, menurut Ibn Faris, seorang ulama pada tahun 300 Hijrah, menerangkan makna adab itu adalah benda yang mencapai pada akhlak, dan sebenarnya rumah tangga yang kita sembang menjadi harmoni saat semuanya mempertahankan akhlak. Jadi kerana itu insya-Allah bila akhlak kita pertahan, kita akan mendapat kebaikan, keberkatan yang penuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jom kita baca doa sama-sama satu, boleh? Boleh. Okeylah. Boleh tak boleh? Ya boleh. Sebab tadi kata tadi kan dah doa. Nak kena facing-facing ke? Yang ni tak payah facing-facing. Je kita facing tawajuh pada Allah. Baik, doa yang semua orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu amin 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 ya rabbal alamin. Okey, dia kena ada penutup dia. Sorry. Doa tu tuan-tuan, Allah sedang ajar KPI dalam sebuah rumah tangga bahagia. Apakah KPI itu? Mungkin DJ Pian akan sambung selepas ini. Ustaz, Masya Allah. Tak baik Ustaz tadi hold doa. Dia orang amin. Mereka tak, jemaah kita semua taat pada Ustaz dan Ustazah kita, Masya Allah. Boleh mendengarkan ilmu semua sangat semangat, sangat tekun, dan insya Allah kita sama-sama amalkan bila balik rumah nanti. Boleh? Boleh insya Allah. Kalau boleh kita nak macam tajuk kita lah, kalau boleh kita sekeluarga ini yang kita bahagiakan, kita cari kebahagiaan itu di dunia, moga ia kekal sampai ke syurga insya-Allah. Dan kita dah habis pusingan untuk soalan-soalan kepada Ustazah Muzayyanah dan juga Ustaz Ramli, dan mungkin kita nak bagi peluang pula pada jemaah masjid kita untuk bertanyakan soalan. Boleh? Ada wakil jemaah mungkin untuk nak bertanyakan soalan sama ada pada Ustaz Zul ataupun Ustazah Muzayyanah. Silakan. Haji Faiz, mungkin nak cari mangsa anda, mangsa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, kepada Ustazah, perkongsian yang sangat menarik hari ini. Banyak ilmu, banyak tips panduan yang dikongsikan untuk kita bersama dalam forum kita berbahagia di syurga bersama keluarga. Amin, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan kita semua berkumpul, berjiran, bertetangga kita di syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Dan hari ini Pian, pada yang menonton dekat Facebook, yang menonton dekat YouTube, terima kasih juga. Saya nak berjalan-jalan sikit dalam masjid besar, masjid Taman Sutera Kajang ini. Alhamdulillah. Saya nak tanya soalan pada muslimah dulu untuk Ustazah. Boleh nak? Saya nampak akak ni, doktor ni tekun bersama-sama dengan kita. Kita nak tanyakan sikit. Boleh ke minta tanyakan soalan? Boleh berdiri? Tanyakan soalan kepada panel kita hari ini, apa yang dapat kita belajar sama-sama. Mungkin ada soalan yang terbuku daripada doktor kita kepada panel. Semoga ramai beroleh ilmu hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azlida Ibrahim. Jadi saya ada satu soalan untuk Ustazah Muzayyanah. Soalan saya, cabaran jurang antara dua generasi, antara ibu bapa dan anak-anak, seringkali dijadikan sebagai alasan sukarnya membentuk keluarga yang harmoni. Jadi apa pandangan Ustazah? Baik. Terus jawab Faiz ya? Saya jawab kat sini. Bukan Faiz jawab. Bukan. Boleh sila. Boleh ya? Oh baik, terima kasih Faiz, terima kasih doktor. Ustazah silakan mungkin. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang hebat daripada orang yang hebat. Kiranya bila soalan ini dikemukakan, sebenarnya kita dah jawab dah juga tadi, sahabat-sahabat, ibu ayah, muslimin muslimat, anak-anak yang saya sayang kerana Allah. Jurang tu sebenarnya tak ada pun kecuali kita yang menciptakannya. Okay?
Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, kalau kita perhatikan nanti sila rujuk surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ada satu doa ibarat, kita diviralkanlah satu ketika dulu, bahawa doa ni sangat cantik untuk diamalkan oleh orang yang usia 40 tahun. Kita macam bahagia malam ni sebab kita mendapat pimpinan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Zul, beberapa doa. Walhal doa tu kita dah biasa beramal, tapi berapa banyak doa ni yang kita hanya lafaz di bibir tapi kita tak menjiwai, tak rasa pun di hati. Jadi apa sebenarnya yang kita rasa datang daripada apa yang kita faham. Macam mana kita nak dapat faham, tak lain tak bukan mesti kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, mencintai ilmu, bersama dengan orang-orang yang berilmu, dan dengan ilmu itu kita beramal akannya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita kata ada jurang di kalangan yang tua dan muda, semua kita dulu pernah menjadi kanak-kanak, remaja, kemudian kita berusia 40 tahun. Kalau saya boleh kongsikan kan, beberapa hari ni ceramah saya banyak, kalau yang follow saya dalam talian dan sebagainya, saya cerita benda yang sama sebab Ustazah sangat terkesan pian. 2-3 hari lepas saya ziarah sahabat saya yang suaminya berada di IJN, lebih sebulan dah. Jadi beliau ni dulu sangat sibuk, kemudian terlibat dengan orang-orang yang mengedar dadah, dia yang tangkap, dia yang menyamar, jadi macam-macam lah. Dia cerita atas katil hospital tu. Masa tu saya kuat Ustazah, umur 40 tahun, kita nak bawa balik rezeki yang halal je untuk isteri dan anak-anak kita. Tapi pada masa yang sama kita berperang, sebab saya dengan kerja yang macam tu, banyak kali saya tak balik ke rumah pada waktu yang isteri dan anak-anak saya nakkan. Tapi kita tengah gairah mengejar kerjaya kita kan, satu Allah bagi. Okay, jadi Masya Allah, tabarakallah, dia rasa macam jauh dengan keluarganya sendiri. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, pada usia itulah orang yang umur 40 tahun ini biasanya dia sudah mempunyai ibu dan ayah di kampung yang uzur, yang kadang-kadang terpaksa bawa ke rumah kita. Bagaimana kita berdepan dengan orang tua kita, Masya Allah, kalau bukan kita punya mak dan ayah, mertua kita kan kadang-kadang diuji dengan kedua-dua belah. Bahkan anak-anak kita sudah semakin remaja, semakin dewasa, menuntut kebersamaan kita. Sekejap minggu ni pergi asrama anak yang ni pula nak bertunang, yang ni pula nak kahwin pada umur sekian. Jadi terlalu banyak komitmen kita. Maka kita dalam nak mendapatkan sesuatu, kita tak sedar kita telah terlepas sesuatu. Sedangkan hakikatnya benar, bila kita nakkan kejayaan, ada beberapa perkara yang kita perlu korbankan. Tapi tolong pastikan yang kita korbankan itu bukan kasih sayang. Yang kita korbankan itu bukan ketauhidan kita kepada Allah. Kerana tauhid itu kita nak jadikan sebagai pakaian. Keimanan itu kita sarungkan sentiasa, ibarat keluar rumah tidak berpakaian, kita rasa macam orang gila pun tak buat macam tu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita tak nak membina satu jurang ni. Kita dah tua, kita tak mungkin jadi anak-anak lagi. Tapi bagaimana yang kecil masih boleh kita pandang sebagai hamba. Macam mana pula nak menghambakan anak sendiri Ustazah, masih boleh diarah-arah, diperintah-perintah. Kan Masya Allah, ibu dahaga ni, anak ibu yang mana yang boleh bawakan ibu air? Contoh kan, dia masih berlumba-lumba nak ke dapur ambilkan air. Yang remaja buat dia je, contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bila peringkat remaja, macam mana kita nak berkawan? Dia minta izin untuk keluar dengan kawan-kawannya. Kan kalau keluar dengan kawan boleh bukan boleh belanja alung pun. Mama ni baru lepas gaji, biar mama jadi girlfriend alung sekejap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berkawan dengan dia. Masya Allah, kita berkawan dengan dia. Kemudian anak-anak kita yang telah dewasa balik ke rumah bawa cucu untuk kita. Jangan bina jurang. Macam mana nak tegur Ustazah? Sekali tegur dia tak sembahyang, tak bawa cucu kita mengaji. Bini dia jeling, kita semacam je, contoh kan sahabat-sahabat. Atas kita, jangan bina jurang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah kita ini punya kedudukan sebagai ibu dan ayah yang kita boleh masih mampu mengawal. Sekali yang terutama katanya Al-Fadhil Ustaz tadi, jangan pernah berhenti berkasih sayang melalui saling hadiah, menghadiahkan doa, kerana itulah satu sunnah yang sangat besar diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah untuk jawapan tersebut, dan terima kasih juga doktor yang bertanya. Insya-Allah semoga ramai dapat manfaat daripada soalan tersebut. Haji Faiz, ada lagi jemaah kita nak bertanya? Ya, kita ada seorang lagi nak bertanya dari muslimin pula.
Boleh Haji? Smash sitting kita. Kita nak bertanya. Terima kasih dan tahniah kepada semualah ibu ayah, kawan-kawan, adik-adik yang hadir sama-sama mengikuti forum bicara ad-din kita. Haji, mungkin ada soalan nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli bin Haji Hussein daripada Taman Mesra Kajang. Ingin menyampaikan soalan pada Ustaz. Kita berbicara tentang kebahagiaan keluarga bersama di syurga. Tetapi kita cerita pasal adab dan sebagainya. Tetapi apa pula tentang peranan ibu bapa ataupun bapa itu sendiri? Jika sekiranya dalam rumah tangga itu sendiri ada masalah ekonomi yang mungkin yang kita hadapi, jadi bagaimana kita menjamin keselesaan dan kesejahteraan ahli keluarga dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, Ustaz? Bismillah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Zul. Silakan. Allahu Akbar. Terima kasih Al-Fadhil Imam Zul. Semua yang saya kasih sekalian, saya bila soalan itu saya rasa ngilu dalam hati. Kenapa? Sebab dia adalah satu benda yang sedang dideritai oleh ramai orang. Betul Ustaz. Dan kita mungkin bercakap, mungkin kita yang dalam masjid ni mungkin tak ada masalah. Tapi ada di kalangan kita yang bernafas dalam masalah, merasai kesakitan itu. Jadi mungkin dalam banyak-banyak saya kira cara-cara dalam kita nak memperelokkan, marilah kita bermula dengan siqah billah. As-siqatu billah. Sebab bila kita cari rezeki, kita mencari rezeki, kita lupa bahawa pemilik rezeki itu adalah Allah. Kita cari melalui bos, kita kena jaga semua orang. Tetapi hakikatnya kita tak jaga yang memberi rezeki, punca rezeki tersebut. Dan saya harap ini bukan satu yang klise. Sebab kita dah rasa biasa dengar dan kemudian kita tak junamkan dalam hati. Baik, untuk itu boleh tak kita baca satu doa sama-sama? Boleh ke? Boleh. Kan? Boleh insya-Allah. Dan doa ini tuan-tuan dalam Jami' Tirmizi dalam bab doa, dan menyampaikan kepada kita Sayyidina Ali bin Abi Talib datang seorang pada dia yang terbeban dengan beban masalah hutang. Masalah beban hutang. Maka Sayyidina Ali menyebutkan bahawa Nabi sebut pada dia, kalau ataupun sekiranya kamu itu mempunyai hutang sebesar Jabal Sair, satu jabal yang sangat besar, maka Allah langsaikan hutang kamu. Nabi sebut Allah langsaikan hutang kita, sebab hutang, rezeki semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka Sayyidina Ali kata Nabi ajar, dan Nabi ajarkan kepada lelaki tersebut, dan berita baiknya lelaki tersebut mengamalkan. Sebab balik ni kita semua amal insya-Allah, ataupun kita tolong bagi tahu pada kawan-kawan yang mungkin sedang terbeban, kerana kita percaya. Siqah billah maknanya kita percaya dalam hati kita, kepercayaan yang bahawa kalau aku ikut apa yang Nabi ajarkan kepadaku, satu jalan telah dapat untuk aku selesai daripada masalah. Baik, jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kuat sikit tau, sebab tolong doakan bagi semua ayah-ayah yang mungkin ada ayah-ayah yang sekarang ni dalam keadaan lemas, berfikir tentang masalah dan melihat anak-anak dengan penuh perasaan. Ya Allah, bestnya dapat bahagiakan anak-anak dengan hadiah, dengan makanan yang sedap, dengan kesihatan yang baik, rumah yang selesa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Allahumma ikfini. Ikfini. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika. Bihalalika. An haramika. An haramika. Wa aghnini. Wa aghnini. Bifadlika. Bifadlika. Amman siwak. Amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi sebenarnya ada dah Ustazah terangkan, maknanya
untuk dapat rezeki yang Allah menjadi penolong pada kita. Ya Allah, cukupkanlah aku ni ya Allah, hanya yang halal untuk aku. Para isteri sahabat dan salafus soleh bila keluar suami daripada rumah, mereka salam cium tangan dan sebut pada suami, ya zawji taqillah wa la yatlub illa al-halal fa innana nahnu nastati'u an nasbira ala ju'in fid dunya walakin wallahi la nastati'u an nasbira ala azabillah yaumal qiyamah. Isteri disebut pada suami, abang, tolonglah bila abang keluar mencari rezeki, janganlah cari melainkan hanya yang halal. Demi Allah, kami ini kalau abang pulang petang nanti tak ada rezeki, fa innana nahnu nastati'u an nasbira ala ju'in. Demi Allah, kami sanggup untuk bersabar di atas lapar. Tetapi abang, demi Allah, kita semua takkan mampu bersabar kalau Allah bakar kita dalam neraka Jahannam. Maka suamiku, carilah yang halal. Dan tambah dua adalah, ya Allah, kayakan kami ya Allah. Bukan hanya cukup dengan yang halal, kayakanlah kami ya Allah. Dan kaya itu adalah semua limpah kurnia dari Engkau, yang kami tak perlu pun bergantung kepada manusia dan makhluk. Hatta kalau ada ayah-ayah yang tua, kita harap tak perlu pun bergantung pada ihsan anak-anak, sehingga maruah ayah dan ibu takkan kurang walau sedikit setiap kali anak memberikan. Baik, Imam Zul, saya harap dalam kesempatan yang sangat cemburu ni, saya tak dapat nak mengembang lebih banyak, tetapi saya nak hanya meniti di atas siqah billah, banyak masalah kita bakal selesai insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zul Ramli, terima kasih Ustazah Muzayyana untuk perkongsian kita dalam forum bicara ad-din malam ini. Berbahagia di syurga bersama keluarga. Okey semua? InsyaAllah balik rumah boleh amalkan. InsyaAllah boleh semua yang berada di Masjid Taman Sutera Kajang ni nanti insyaAllah bahagia di dunia dan bahagia sampai syurga. Boleh? InsyaAllah, amin. Kita sama-sama usahakan. Dan itu tadi perkongsian kita untuk forum bicara ad-din malam ini. Mari kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah Allah dalam hidup kita, carilah redha-Nya. Janganlah kita sibuk mencari dunia, sebab takut-takut tengah kita sibuk mencari dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Itu yang kita risau. Yang penting Ustaz dah pesan, Ustazah dah tinggalkan nasihat. Moga-moga dapat diamalkan. Semoga manfaat untuk semua. Dan untuk mewakili Radio IKIM, mengucapkan jutaan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Tahniah dan terima kasih juga pada seluruh jawatan kuasa Masjid Taman Sutera Kajang, Ustaz Bakhtiar Fitri dan seluruh ahli jawatan kuasanya, insya-Allah. Semoga dapat diteruskan lagi majlis ilmu sebegini dan kita jumpa lagi di lain masa. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang silap khilaf itu kekurangan kami, mohon ampun dan maaf semua. Terima kasih Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustazah dan terima kasih semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.